Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran untuk matematik tahun 1 dan hari ini kita masih mempelajari pembelajaran yang lepas iaitu penyelesaian masalah bahagian 2 untuk topik wang. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan wang. Yang kedua, murid dapat mengetahui nilai wang. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah tambah wang melibatkan ringgit dan sen. Sekarang kita lihat soalan yang pertama. Ada gambar yang menunjukkan seorang lelaki sedang membeli alat tulis. Jadi alat tulis yang telah dinyatakan harga, penggorek berharga 60 sen, pembaris 50 sen, pemadam 30 sen, pensel 30 sen. Jadi kita baca soalannya. Ahmad telah membeli penggorek yang berharga 60 sen dan pembaris yang berharga 50 sen. Kira jumlah harga. Jadi jumlah bermaksud kita perlu tambah. Jadi kita pindahkan maklumat ini ke dalam ayat matematik. Dia akan jadi 60 sen tambah 50 sen. 60 sen ni penggorek. Ini penggorek. Ini ialah pembaris. Jadi berapa harganya? Jadi jom kita selesaikan. Dia akan jadi ayat matematik macam ni lah. 60 sen ini penggorek, 50 sen ialah pembaris. Jadi kita perlu kira jumlahnya. Jadi bagaimana nak tahu jumlahnya? Kita boleh gunakan dua cara seperti semalam. Seperti yang kita telah belajar yang lepas, iaitu kita menggunakan bentuk lazim dan kita kira bilang duit shilling tersebut. Jadi kita guna kaedah yang pertama iaitu menggunakan bentuk lazim. Kita pindahkan maklumat yang pertama iaitu 60 sen. Kita pindahkan. 60 sen. Sekarang 60 sen dah jadi. Yang atas lah 60 sen. Kemudian pembaris pun kita pindahkan. Kita pindahkan maklumatnya iaitu 50 sen. Kita pindahkan ke bawah. Bawah 60 sen yang kita tulis tadi lah. 60 sen tambah 50 sen. Jadi kita tambah sa dahulu. Sifar tambah sifar. Ingat, kalau sifar tambah sifar, bermaksud jawapannya pun sifar. Seterusnya, 10. 6 tambah 5. 6 tambah 5. 6 kita letak di kepala tambah 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita dapat 11. Jadi jawapan akhirnya ialah 110 sen. Jadi jumlah harganya ialah 110 sen. Tetapi 110 sen ini juga kita boleh tukarkan menjadi ringgit. Ingat 100 sen bermaksud RM1. Jadi 100 sen kita dah tukar jadi RM1. Jadi kita dapat RM1.10. Jadi 110 sen juga disebut sebagai RM1.10. Jadi jumlah harga bagi penggorek dan pembaris ialah RM1.10 ataupun 110 sen. Jadi ingat murid-murid, kalau 100 sen bermaksud RM1. 100 sen bermaksud RM1. Jadi 110 sen bermaksud RM1.10. Tadi kita dah selesaikan guna bentuk lazim. Sekarang kita guna kaedah hilang terus duit shilling. Sekarang penggorek berharga 60 sen. Jadi 50 sen dengan 10 sen bermaksud 60 sen lah. Ini 60 sen. Kemudian ini ialah harga pembaris iaitu 50 sen. Ini ialah 50 sen. Jadi berapa jumlahnya? Jadi untuk memudahkan cara pengiraan duit shilling, 50 sen ni kita letakkan sekali. Oleh kerana 50 sen ni ada dua keping, kita letakkan satu tempat. 10 sen kita letakkan di tempat yang lain. Jadi dia akan jadi sebegini. 50 sen ada dua keping,
tambah 10 sen. Jadi berapa nilainya? Okey, ingat 50 sen tambah 50 sen kita akan dapat berapa? RM1. Ingat murid-murid, kalau 2 keping 50 sen bermaksud RM1 ataupun kita sebut tadi 100 sen. Jadi RM1 tambah 10 sen dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 110 sen. Okey, 50 sen tambah 50 sen kita dapat 100 sen. Jadi 100 sen tambah 10 sen kita akan jadi 110 sen. Jadi jumlah harganya ialah 110 sen ataupun 110 sen juga disebut sebagai RM1.10. Oleh kerana 50 sen tambah 50 sen kita dapat RM1. Jadi RM1 tambah 10 sen kita akan dapat RM1.10. Jadi jumlah harga penggorek dan pembaris ialah RM1.10. Sekarang kita akan pergi kepada contoh soalan penyelesaian masalah untuk tolak wang melibatkan ringgit dan sen. Okay, jadi kita lihat kepada soalan yang kedua. Ada keychain yang berharga RM1, berus 90 sen, pelekat yang berharga 70 sen, botol air berharga RM5 dan topi berharga RM6. Soalannya, cari beza harga antara keychain yang berharga RM1 dengan berus yang berharga 90 sen. Jadi, beza bermaksud tolak. Okey, jadi kita pindahkan maklumat ini ke dalam ayat matematik. Ingat, kalau tolak, kalau tolak, kita perlu ambil nilai wang yang besar dahulu, iaitu RM1. Okey, RM1 tolak 90 sen. Okey, jadi dia akan jadi macam inilah. RM1 tolak 90 sen. Jadi sebagaimana yang kita telah belajar, RM1 bermaksud 100 sen. Jadi untuk tolak melibatkan ringgit dengan sen, murid perlu terlebih dahulu samakan unit dia. Okey, sama ada ringgit dengan ringgit ataupun sen dengan sen. Jadi sekarang RM1 ni kita tukarkan dia menjadi 100 sen. Jadi 100 sen tolak 90 sen. Okey, jom kita selesaikan menggunakan bentuk lazim. Jadi sebagaimana yang kita telah belajar, RM1 ni kita tukar jadi 100 sen tolak 90 sen. Jadi kita pindahkan maklumat ini ke dalam bentuk lazim. Okey, 100 sen kita letak di atas. Okey, kemudian 10 sen kita letak di bawah 100 sen. Kita letak ikut nilai tempat je lah. Okey, SAR 10 dengan ratus. Okey, kita selesaikan SAR dahulu. Okey, SAR, sifar tolak sifar. Sifar tolak sifar kita akan dapat sifar. Okey, kemudian 10, sifar tolak 9, boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab sifar ni kecil. Jadi dia kena buat apa? Dia kena pinjam dengan 1. Jadi 1 ni jadi sifar. Sifar jadi 10. Jadi 10 tolak 9 kita dapat berapa? 10 kita letak di kepala, kita buka 9 jari. Kita kira secara mengundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita dapat berapa? Kita dapat 1. Ataupun murid boleh gunakan cara ni. 10 tolak 9. Okey, murid buka 10 jari, tutup 9 jari. Okey, tinggal berapa? Okey, tinggal. Okey, jap. Okey, tinggal. Maaf. Kita kira balik. 10 jari, tutup 9 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tinggal 1 jari. Jadi 10 tolak 9 kita dapat 1. Jadi jawapannya ialah 10 sen. Beza harga antara keychain dengan berus ialah 10 sen. Jadi beza harganya ialah 10 sen. Jadi kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua kita akan mengira wang kertas ataupun duit shilling. Okey, ini ialah wang kertas RM1. Okey, tolak 90 sen. Oleh kerana RM1 wang kertas ini sama maksudnya dengan 100 sen. Jadi
kita tukarkan RM1 wang kertas ni menjadi duit shilling. Kita tukarkan menjadi duit shilling 100 sen. Okey, dia akan jadi duit shilling 100 sen. Ini jumlahnya ialah 100 sen. Okey, jadi RM1 ni kita dah tak guna. Jadi, kita nak tahu jawapannya, kita perlu tolak 90 sen. Okey, jom kita tolak sama-sama. Okey, 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen. Okey, kita dah tolak 90 sen. Jadi berapa baki yang tinggal? Baki yang tinggal ialah 10 sen. Jadi RM1 tolak 90 sen, jawapannya ialah 10 sen. Jadi beza harga antara RM1 dengan 90 sen ialah 10 sen. Okey, daripada kita dah buang 90 sen, bakinya ialah 10 sen. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan yang diberikan. Jadi untuk latihan pada hari ini, kita akan sambung latihan pada pembelajaran yang lepas, iaitu muka surat 26, 27 dan 28. Okey, sekarang kita akan lihat latihan pada muka surat 26. Okey, arahannya kira jumlah harga, kira baki yang diterima. Jadi ada dua operasi yang kita akan buat. Jumlah bermaksud kita tambah, baki bermaksud kita tolak. Okey, jadi kita kena buat dua kerja lah. Mula-mula kita kena tambah dahulu, baru kita tolak. Okey, jom kita selesaikan. Okey, untuk soalan yang pertama, okey, ini ialah tembikai dengan karipap. Okey, tembikai berharga 30 sen. Karipap pula berharga 45 sen. Jadi, okey, kita nak tambah. Kita nak tambah 30 sen dengan 45 sen. Okey, nak tahu jumlah dia, kita tambah 30 sen tambah 45 sen sama dengan. Jadi dengan ayat matematik ni kita pindah ke dalam bentuk lazim. Okey, kita ambil dahulu nombor yang di hadapan, iaitu 30 sen. 30 sen tambah berapa? 45 sen. 45 sen kita letak di bawahnya. Okey. Okey, sen kita letak dahulu. Okey, sekarang tambah sah dahulu, iaitu sifar tambah 5. Sifar kita letak di kepala, tambah 5. Sifar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sifar tambah 5, kita dapat 5. Kemudian 3 tambah 4. 3 kita letak di kepala, tambah 4, kita buka 4 jari. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita dapat 75 sen. Okey, kita dapat jumlah 75 sen. Jadi, okey, ini yang kita makan. Kita makan harga dia 75 sen. Jadi kita bayar 90 sen. Jadi berapa baki yang kita dapat? Okey, jadi kita pilih nilai wang yang besar, iaitu 90 sen, kita letak di atas. 90 sen tolak. Sebab apa tolak? Sebab dia nak cari baki. Baki bermaksud kita kena tolak. Okey, jadi 90 sen ni kita tolak dengan jumlah wang yang kita makan tadi, iaitu 75 sen. Tolak 75 sen. Okey, jadi kita nak dapatkan baki dia, kita kira. Okey, ingat, kira sah dahulu, sifar tolak 5. Boleh ke tidak? Tak boleh, sebab sifar ni kecil. Jadi kena buat apa? Kena pinjam dengan 9. Okey, 9 bagi 1. Okey, 9 bagi 1 dia dapat, dia jadi 8. Sifar jadi 10. Sekarang 10 tolak 5. Okey, boleh sebab 10 besar. Jadi boleh tolak. 10 kita letak di kepala, tolak 5. Kira secara mengundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okey, kita dapat 5. Ataupun murid boleh buat cara macam ni. 10 tolak 5. Bermaksud kita tutup 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal berapa? Tinggal 5. Jadi 10 tolak 5 kita dapat 5. Seterusnya 8 tolak 7. 8 tolak 7. 8 di kepala tolak 7.
Kita kira secara mengunduh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ataupun murid buka 8 jari, kemudian tutup 7 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal berapa? Tinggal 1. Jadi kita tulis 8 tolak 7, kita dapat 1. Jadi 90 sen tolak 75 sen, kita akan dapat baki 15 sen. Jadi jawapannya ialah 15 sen bakinya. Okey, inilah baki lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, air berharga 50 sen. Okey, ini berharga 50 sen. Kari pap berharga 45 sen. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, 50 sen tambah 45 sen. Sebab dia nak tahu jumlah, jumlah kena tambah lah. Okey, jadi kita pindahkan maklumat ini ke dalam bentuk lazim. Okey, kita ambil dahulu nombor di hadapan. 50 sen, kita tulis 50 sen. Tambah berapa? Tambah 45 sen. Okey, kita tambah. Ingat murid, tambah sah dahulu baru tambah puluh. Sifar tambah 5. Sifar di kepala tambah 5. Sifar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sifar tambah 5 kita dapat 5. Kemudian 5 tambah 4. 5 di kepala tambah 4. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 tambah 4 kita dapat 9. Jadi 50 sen tambah 45 sen, jumlahnya ialah 95 sen. Okey, jadi jumlah makanan yang kita makan tadi ialah 95 sen. Jadi kita pergi kaunter, kita bayar RM1. Okey, ingat RM1 ni bermaksud 100 sen. Jadi kita dah bayar 100 sen. Jadi berapa baki yang kita dapat? Okey, jom kita tolak. Sebab kita nak cari baki. Okey, kita tolak. Okey, 100 sen tolak 95 sen. Okey, jom kita selesaikan. Okey, kita selesaikan sah dahulu. Sifar tolak 5. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab sifar ni kecil. Jadi dia kena pinjam dengan sebelah ni. Okey, sebelah ni pun sifar. Yang ini 1. Jadi dia pinjam 10. Okey, dia pinjam dengan 10 ni. 10 ni jadi 9. Sifar ni jadi 10. Sekarang 10 tolak 5. 10 tolak 5. 10 kita letak di kepala tolak 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ataupun kita buka 10 jari, tutup 5 jari. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal berapa? Tinggal 5. 10 tolak 5 kita dapat 5. Jadi kita selesaikan puluh pula. 9 tolak 9. Kalau tolak nombor yang sama, kita akan dapat sifar. Jadi sifar tak boleh tulis lah. Okey, jadi jawapannya ialah 5 sen. Okey, jadi bakinya ialah 5 sen. Okey, jadi ini jawapannya lah untuk soalan 1 dan soalan yang kedua. Seterusnya soalan ketiga. Okey, soalan ketiga, beli burger berharga RM1. Kemudian beli juga mi yang berharga RM2. Okay, jadi kita tulis, mi berharga RM2. Jadi kita perlu jumlahkan. Jadi kena tambah. Okey, kita tambah RM1 tambah RM2. Okey, RM1 tambah RM2 sama dengan berapa? Okey, jadi kita selesaikan guna bentuk lazim. Okey, RM1 kita letak dahulu RM1 tambah RM2. Okey, tambah RM2. Jadi kita dapat berapa? 1 tambah 2. 1 kita letak di kepala tambah 2. 1, 2, 3. Ataupun kita buka 1 jari, kita buka lagi 2 jari. Okey, jadi dapat berapa? Dapat 3. Jadi RM1 tambah RM2 kita akan dapat RM3. Jadi jumlahnya ialah RM3. Jadi jumlah makanannya ialah RM3.
Kemudian kita bayar makanan tersebut dengan RM5. Jadi berapa baki yang kita dapat? Okey, baki ni kita kena tolak. Jadi nak tolak kita ambil dahulu nilai besar iaitu RM5. Tolak berapa? Tolak jumlah tadi iaitu RM3. Okey, berapa yang dapat? Okey, 5 tolak 3. 5 kita letak di kepala, tolak 3. 5, 4, 3, 2. Jadi kita dapat RM2 ataupun RM5. Tolak RM3, kita tutup 3 jari. 1, 2, 3. Tinggal berapa jari? 2 jari. Jadi RM2 lah. Okey, jadi bakinya ialah RM2. Ini ialah baki. Okey, seterusnya, okey, mi berharga RM2. Okey, kita tulis mi berharga RM2. Kemudian kek berharga RM3. Jadi jumlahnya berapa? Okey, kita buat dulu ayat matematik. Dia jadi RM2 tambah RM3. RM2 tambah RM3. Kemudian kita pindahkan maklumat ini ke dalam bentuk lazim. RM2. Okey, kita tulis RM2 tambah RM3. Kita tulis di bawah. Okey. Ingat tulis ikut susunan dia. RM dengan RM, nombor dengan nombor. Okey. 2 tambah 3. 2 kita letak di kepala tambah 3. 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat 5 ataupun RM5. RM2 tambah RM3 kita dapat RM5. Okey, seterusnya kita bayar RM10. Jadi berapa baki yang kita dapat? Okey, jadi kita tolaklah. Okey, RM10 tolak RM5. Ingat 5 ni satu digit je. Jadi dia berada di rumah Sa. Jangan murid buat macam ni. Okey, ni salah kalau 5 tulis dekat sini terus salah sebab rumahnya salah. Ingat mesti rumahnya betul, iaitu rumah Sa. Okey, sekarang sifar. Sifar tolak 5. Boleh ke tidak? Tak boleh sebab sifar ni kecil nilainya. Jadi kena pinjam. Okey, dia pinjam dengan 1. 1 bagi 1 jadi sifar. Sifar akan jadi 10. Sekarang 10 tolak 5. 10 kita letak di kepala, tolak 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi 10 tolak 5 kita dapat 5. Ataupun RM10 tolak RM5 kita akan dapat RM5. Okey, jadi ini ialah bakinya. Okey. Sekarang kita lihat kepada aktiviti 6 pada muka surat 27. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Okey, siapa yang tak boleh baca, murid dengarlah apa yang cikgu baca. Okey, berapa jumlah harga klip rambut dan pelekat? Yang mana ialah klip rambut? Okey, ini ialah klip rambut. Okey, dan pelekat. Okey, ini ialah pelekat. Jadi dia minta kita kira jumlah. Okey, kalau kira jumlah bermaksud kita tambah. Jadi yang bulat ni kita letak operasi tambah. Okey, jadi kita pindahkan maklumat. Okey, harga klip rambut. Okey, kita letakkan harga klip rambut kat sini. Harganya ialah 55 sen. Okey, kemudian pelekat kita pindahkan dekat sini. Pelekat berharga 40 sen. Jadi nak tahu jawapan, nak tahu jumlah harganya, kita akan guna bentuk lazim. Okey, kita ambil dahulu nombor yang di hadapan iaitu 55 sen. 55 sen tambah berapa? Tambah 40 sen. Okey, jom kita tambah. Okey, 5 tambah sifar. 5 kita letak di kepala, tambah sifar kita dapat 5. Kalau tambah sifar kita bawa turun sahaja nombor yang di atas ni. Okey, kemudian 5 tambah 4. 5 di kepala tambah 4. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita dapat 9. Jadi jumlah harga klip rambut dan pelekat ialah 95 sen. Jadi kita tulis 95 sen. Jumlah harganya ialah 95 sen. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan B. Kira beza harga topi dengan
topeng. Okey, harga topi. Topi berharga 80 sen. Ini ialah topi. Kemudian topeng. Topeng berharga 50 sen. Jadi dia minta kita kira beza. Beza ini kita kena tolak. Jadi tolak kita masukkan dalam bulat ni lah. Okey, kita letak tolak. Jadi kita nak tahu beza menggunakan operasi tolak. Jadi nak tulis nombor yang di hadapan, kita ambil nilai wang yang besar. 80 sen ke 50 sen lagi besar? Ya, 80 sen lagi besar. Jadi kita letak 80 sen. Okey. 80 sen tolak berapa? Tolak topeng yang berharga 50 sen. Tolak 50 sen. Okey, kita akan dapat berapa? Okey, kita guna bentuk lazim. Okey, kita pindahkan. Okey, 80 sen tolak berapa? 50 sen. Okey, kita selesaikan. Okey, sekarang sifar tolak sifar. Okey, kalau sifar tolak sifar, kita akan dapat sifar juga. Okey, kemudian 8 tolak 5. 8 kita letak di kepala, tolak 5. Kita kira secara mengundur. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jadi 8 tolak 5 kita dapat 3. 80 sen tolak 50 sen, jawapannya ialah 30 sen. Jadi kita tulis 30 sen. Jadi beza harga ialah 30 sen. Okey, kita lihat kepada soalan C. Senaraikan dua barang yang berjumlah 90 sen. Okey, jadi untuk mencari jumlah 90 sen, kita perlu mencari barang yang berharga yang murah lah. Kita pilih dua barang yang berharga murah. Jadi yang mana yang paling murah? Pelekat. Okey. Pelekat dengan klip rambut. Okey, dengan topeng. Okey, topeng lebih murah daripada klip rambut. Jadi pelekat dan topeng. Jom kita kira. Kita kira pelekat dan topeng. Berapa jumlahnya? 40 sen tambah 50 sen. Okey, 40 sen tambah topeng berharga 50 sen. Okey, jom kita kira. Sen, sifar tambah sifar, kita akan dapat sifar juga. Kemudian 4 tambah 5 kita dapat berapa? 4 kita letak di kepala tambah 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi betul lah. Okey. Harganya ialah 90 sen. Jadi dua barang yang berjumlah 90 sen ialah pelekat dengan topeng. Okey, kita lihat soalan D. Nani ada RM1. RM1 bermaksud ada 100 sen. Dia hendak beli belon. Belon harganya ialah 75 sen. Okey, jadi adakah wangnya cukup? Okey, sudah tentu cukup. Sebab apa? Sebab dia ada duit yang lebih besar daripada barangan yang dia nak beli. Jadi, ya, wangnya cukup. Okey, untuk kira yang dekat sini, murid pindahkan maklumat yang ini. Okey, pengiraan pelekat dengan topeng, murid pindahkan di sini. Sekarang kita selesaikan latihan pada muka surat 28 untuk aktiviti 7. Okay, sekarang kita lihat kepada latihan aktiviti 7. Okey, lihat gambar, jawab soalan. Selipar berharga RM9, dompet berharga RM8, buku berharga RM2 dan ular berharga RM1. Okey, kita baca soalan A. Kumar beli buku dan dam ular. Okey, kita tulis maklumat dulu. Buku harga RM2, dam ular berharga RM1. Okey, dia bayar RM5. Berapa baki wang? Okey, jadi kena tolak lah. Okey, jadi kita jumlahkan dahulu. Buku dengan dam ular berapa ringgit? Okey, kita jumlahkan. Okey, buku berharga RM2. Buku RM2, dam berharga RM1. Okey, jadi kita tambah dulu. Okey, RM2 tambah
tambah RM1. Okey, jadi jumlahnya berapa? 2 tambah 1. 2 di kepala tambah 1. 2, 3. Jadi kita dapat RM3. Jumlah buku dan dam ular ialah RM3. Kemudian Kumar bayar RM5 untuk membeli buku dan dam ular. Jadi berapa baki? Okey, jadi sekarang kita tulis RM5 tolak RM3. Okey, RM3 ni ialah jumlah harga buku dan dam lah. Okey, jom kita selesaikan. Okey, sekarang 5 tolak 3. 5 di kepala tolak 3. 5, 4, 3, 2. Okey, ataupun cara yang lain, 5 tolak 3 tutup 3 jari. 1, 2, 3, kita dapat berapa? 2. Jadi RM5 tolak RM3, kita dapat RM2. Baki wang ialah RM2. Okey, seterusnya, kamu habiskan RM10 untuk beli 2 barang. Apakah barang-barang itu? Jadi, kita cuba selesaikan. Dia habiskan, maksudnya jumlahnya ialah RM10. Perlu kira lah 2 barang tu, mestilah jumlahnya ialah RM10. Okey, jom kita selesaikan. Okey, kita cuba selipar dengan dompet. Dapat berapa? Okey, selipar dengan dompet. Sekejap, cikgu padam dahulu. Okey, selipar dan dompet. Okey, selipar tambah dompet. Okey, selipar berharga RM9. Dompet berharga RM8. Okey, jom kita tambah. Okey, RM9 tambah RM8. Kita akan dapat berapa? 9 kita letak di kepala tambah 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, yang ni tak sesuai lah. Okey, sebab dia nak habiskan RM10 je. Okey, jadi tak sesuai. Okey, jadi kita pergi kepada yang lain. Okey, kita cuba dompet dengan buku. Okey, dompet dengan buku. Dompet berharga RM8. Buku berharga RM2. Okey, jom kita cuba selesaikan. Okey, kita tambah. Okey, RM8 tambah RM2. Jadi, kita selesaikan 8. 8 tambah 2. 8 di kepala tambah 2. 8, 9, 10. Jadi, dapat. Okey. Jadi, RM10 ni boleh beli dompet dan buku. Okey, boleh beli dompet dan buku. Okey, kira-kira dia kita pindahkan yang ni. Okey, kita tulis balik. Okey, RM8 tambah RM2 sama dengan RM10. Jadi, RM8 tambah RM2 dapat RM10. Okey, ada 2 barang lagi yang sebenarnya boleh dapat jumlahnya RM10. Dan yang ni murid boleh buat sendirilah. Okey, sama ada jawapannya dompet dan buku ataupun jawapan lain. Okey, ada satu lagi jawapan sebenarnya. Okey, seterusnya selesaikan masalah berikut. Ken cakap saya derma RM5 untuk masa banjir. Okey, dia derma RM5 untuk masa banjir. Kemudian Anis cakap saya derma kurang RM2. Okey, kurang RM2 bermaksud dia sikit daripada Ken. Jadi macam mana nak dapatkan duit Anis ni? Macam mana nak tahu? Okey, jadi dia tanya soalan berapa wang yang Anis derma? Anis derma berapa? Jadi untuk dapatkan nilai derma oleh Anis, kita perlu buat apa? Ingat, kalau jumpa perkataan kurang bermaksud kita perlu tolak. Okey, ingat kurang bermaksud tolak. Jom kita tolak. Okey, kita ambil dahulu nilai wang yang besar iaitu RM5. Okey, RM5 tolak RM2. Okey, RM5 tolak RM2. Kita dapat berapa? 5 tolak 2. Kita dapat 5. Kita letak di kepala tolak 2. 5, 4, 3. Jadi RM5 tolak RM2. Kita dapat RM3. Ataupun kita boleh tulis, kita boleh lukis. Okey, ni Ken. Okey, Ken dia dah derma RM1.
RM2, RM3, RM4, RM5. Anis pula dia derma kurang 2. Okey, dia kurang 2 Jadi 2 tak adalah. Okey, jadi kita lukis RM1, RM2, RM3. Jadi kurang 2 berbanding dengan Ken. Jadi berapa Anis yang Anis derma? RM1, RM2, RM3. Jadi dengan cara ni pun murid boleh dapat. Okey, RM1, RM2, RM3. Jadi Anis derma RM3. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Sekiranya murid tidak faham, boleh rujuk kepada cikgu dengan keadaan yang segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.